Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sah bekas Perdana Menteri sah dalam masalah besar apabila MKM tampil mendesak polis supaya SPRM dan polis MKM mendesak polis dan SPRM untuk menyiasat bekas Perdana Menteri. Okey, berita terbaru baru saja diterima. Kerana ini kucing aku. Kerana projek flat, masalah lah kucing ni. Kerana projek flat, MKM mendesak polis dan SPRM untuk menyiasat bekas Perdana Menteri. Ada kucing. Okey. Nyaw, turun dulu. Nyaw. Ada kucing. Sorry. Naib Pengerusi Mahasiswa Keadilan Malaysia iaitu Yuviraj Pillai, 3 dari kanan, menunjukkan laporan polis terhadap Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung skandal pemberian tender projek flat kepada syarikat Spenco Sdn Bhd di Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Wangi. Habislah. Menjelang pilihan raya, Tan Sri Muhyiddin Yassin kena pula kali ini. Pihak polis Diraja Malaysia digesa untuk menyiasat seorang bekas Perdana Menteri berhubung pembatalan surat niat ataupun LOI, Letter of Intention, bagi projek pembekalan, pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan projek fleet bernilai 4.6 bilion. Naib Pengerusi Mahasiswa Keadilan Malaysia MKM iaitu Yuviraj Kalidasan berkata, gesaan itu dibuat susulan pendedahan pengasas dan penasihat kumpulan berjaya iaitu Tan Sri Vincent Tan yang mendakwa projek itu sepatutnya dianugerahkan kepada Syarikat Usaha Sama atau Joint Venture JV, Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Nazar. Okey, katanya mengikut kenyataan Vincent Tan itu, yang kemudian dibatalkan dengan LOI yang ditawarkan kepada JV itu ketika bekas Perdana Menteri itu mentadbir kerajaan. Dalam kenyataan Vincent Tan, ekor kucing aku pula mengganggu juga. Dalam kenyataan Vincent Tan pada 17 Julai lalu, terdapat pendedahan bahawa konsortium yang dibentuk antara Berjaya dan Nazar telah membuat tawaran bersama pihak projek flat. Projek flat telah dianugerahkan kepada konsortium Berjaya Nazar melalui surat niat. Namun Vincent telah menyatakan bahawa kerajaan Malaysia di bawah pentadbiran Perdana Menteri pada masa itu kemudian telah membatalkan surat niat tanpa memberikan sebalang alasan. Projek flat kemudian dianugerahkan kepada sebuah syarikat yang mana tawarannya berharga lebih mahal, iaitu sebanyak 700 juta. Katanya pada satu sidang media di Ibu Pejabat Polis IP di Dan Wangi hari ini. Habislah, Muhyiddin kena kasih teranglah perkara ini. Kenapa tiba-tiba begitu? Adakah unsur rasuah? Adakah unsur penyelewengan? Yuviraj mendakwa kes terbabit mungkin mempunyai unsur-unsur rasuah dan menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk memulakan siasatan. Dalam kenyataan Vincent itu didedahkan bahawa konsortium Berjaya Nazar menang tender kerana tawaran mereka adalah yang termurah di antara semua pihak yang telah menyertai tender. Khususnya tawaran konsortium Berjaya Nazar adalah 700 juta. Buat 700 juta ringgit lebih murah daripada yang dikemukakan syarikat terbabit. Ini maknanya negara rugilah 700 juta. Kami meragui bahawa mungkin ada isu rasuah yang melibatkan bekas Perdana Menteri itu kerana jika tidak, mengapa kerajaan pada masa itu membatalkan tender yang paling murah dan menganugerahkannya semula kepada syarikat dengan harga yang jauh lebih mahal. Bukan sikit, 700 juta ringgit Malaysia, hampir 1 bilion.
Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kekecohan berlaku di seluruh negara Malaysia apabila pencalonan ditolak dan akhirnya kekecohan berlaku. Ya, ini telah berlaku di dalam pilihan raya. Pasti ada juga, memang ada juga pengalaman apabila calon ditolak. Baru-baru ini PRU yang lalu pun, Presiden Parti daripada Sabah pun memang telah ditolak pencalonannya. Kekecohan tercetus di pusat penamaan calon di Dewan Jubli Perak Majlis Perbandaran Kota Baru, Bandaraya Islam, iaitu di MPKBBRI di sini hari ini, selepas seorang calon bebas ditolak. Difahamkan iaitu Tan Leto. Tan Leto berusia 63 tahun yang tampil mahu menjadi calon Dewan Undangan Negeri Kota Lama ditolak. Berikutan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR apabila pencadangnya iaitu Ong Chilam yang juga suaminya dari Dun Bunut Payung. Pada masa yang sama, suri rumah itu turut membawa penyokong iaitu bapa saudaranya Wee Chun Seng, 85 tahun yang juga pengundi Dun Kota Lama. Pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri Dun Kota Lama, Izzuddin Abdul Rashid mengumumkan nama calon Dun Kota Lama pada jam 11.45 pagi. Beliau berkata pihaknya menerima 5 kertas penamaan daripada 5 calon yang hadir di pusat penamaan calon itu. Mereka mengemukakan kertas penamaan iaitu Izzat Bukhari Ismail Bukhari dari calon bebas, Dr. Hafizah Mustaqim daripada Pakatan Harapan, Datuk Zamri Ismail PAS, Tan Bun Kian atau Endi Tan Parti Rakyat Malaysia, dan Tan Leto bebas. Kemudian katanya, saya telah menyemak kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan ada yang ditolak kertas penamaannya iaitu Tan Leto. Dengan ini saya mengumumkan hanya 4 calon yang disahkan bertanding dalam PRN ini, katanya ketika mengumumkan nama calon di sini hari ini. Sejurus selepas pengumuman itu dibuat, Tan Leto dilihat tidak puas hati dan dengan nada tinggi memarahi pegawai pengurus kerana sudah membayar deposit RM5,000 untuk cuba menjadi calon. Wanita itu menuntut kembali uang deposit segera dan enggan meninggalkan lokasi jika selagi tidak mendapat semula wang deposit itu. Berikutan itu, petugas pilihan raya mengembalikan semula wang deposit wanita berkenaan dan keadaan kembali tenang. Okey, Dun Kota Lama menyaksikan pertembungan 4 penjuru Tanjung Mas 1 lawan 1, iaitu Rohani Ismail daripada PAS, Zinda Khalil Sastro Hasan daripada PH, serta di Bunut Payung, Datuk Muhammad Hasnan C. Hussein daripada BN akan menentang Syahri Mat Yaman daripada PAS. Kita jumpa lagi. Kita nantikan keputusannya. Bye-bye.